TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Dan murid-murid kita nampak duduk depan TV itu tak sabar kita nak ambil tips-tips yang hebat daripada guru-guru kita berkaitan dengan mata pelajaran kita ekonomi. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil kita terlebih dahulu. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Roslan Junoh, guru ekonomi daripada SMK Tanjung Chat, Kota Baru, Kelantan. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Aiman. Baik. Aiman sihat? Saya pun sihat Cikgu, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Datang naik flight lagi datang ke sini kan, sebab nak ajar kepada kita mata pelajaran ekonomi pada hari ini. Dan kita ada juga juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Azliana binti Masyuri, SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Okey, itu dia, tunjuk good lagi. Terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Baik, Cikgu Roslan. Itu dia. Cikgu, hari ini apakah yang akan Cikgu kongsikan bersama dengan penonton-penonton di rumah dan juga murid-murid kita yang dah bersedia dah dengan pen dan kertas di rumah tu? Silakan Cikgu. Okey, kita mulakan Aiman. Okey. Sebelum kita teruskan untuk sukses SPM 2022, okey, tumpuan kita pada hari ini adalah untuk 3767 palang 1, iaitu untuk ekonomi kertas 1. Okey, kita mulakan dengan topik-topik untuk mata pelajaran ekonomi di tingkatan 4. Kita ada 4 topik yang kita belajar semasa di tingkatan 4, iaitu yang pertama ialah untuk bab 1, pengenalan kepada ekonomi. Yang kedua adalah pasaran. Yang ketiga ialah bank dan wang bank dan pendapatan individu, dan yang keempat adalah pengeluaran. So, secara keseluruhannya semasa di tingkatan 4, murid-murid akan belajar 4 topik utama dengan jumlah 9 subtopik. Okey. Seterusnya kita lihat pula ialah topik-topik semasa di tingkatan 5. Okey, untuk di tingkatan 5 kita ada 2 topik sahaja, iaitu ekonomi dan kerajaan, dan topik yang kedua adalah Malaysia dan ekonomi global. Okey, kita teruskan dengan format pentaksiran kertas 1 ekonomi. Okey. Baik, untuk ekonomi kertas 1, okey, kod kertas dia adalah 3767 palang 1, di mana calon-calon diberi masa menjawab selama 1 jam 15 minit dengan peruntukan soalan sebanyak 40 soalan. So, maknanya setiap satu soalan calon-calon mempunyai masa selama 1/3/4 minit, lebih kurang 1.8 minit Aiman. Ya, Cikgu. Okey, so bentuk kertas soalan kertas 1 adalah kertas objektif, di mana secara keseluruhannya kertas 1, 40 soalan merupakan soalan objektif. Okey, kita teruskan dengan bentuk soalan kertas 1, di mana secara keseluruhannya kertas 1 mengandungi 2 bentuk soalan, yang di mana calon-calon akan disoal dari sudut kita panggil sebagai OP1, di mana calon akan disoal dari sudut kemahiran untuk mengingat dan memahami, dari sudut istilah, konsep dan juga prinsip ekonomi.
Okey, manakala yang kedua kita namakan sebagai OP2 di mana calon-calon akan disoal berkaitan dengan kemahiran mengaplikasi di mana calon-calon akan disoal berdasarkan pengetahuan, kemahiran untuk membuat penyelesaian berdasarkan situasi baru dan situasi yang diberi. Okey, seterusnya. Seterusnya kita lihat tadi cikgu dah bagi tahu di mana kertas satu mengandungi dua bentuk di mana OP1 di mana calon-calon akan disoal berdasarkan soalan-soalan berbentuk asas pengetahuan dan juga kemahiran. Untuk menguasai calon ini, calon ataupun murid-murid perlu menguasai buku teks, perlu hafal buku. Bahkan saya perlu memahirkan diri, perlu membaca buku teks, mahir dengan buku teks untuk menjawab soalan berkaitan dengan pengetahuan dan juga pemahaman tadi. Di mana soalan-soalan biasanya akan diambil daripada buku teks. Okey, kita teruskan. Okey, ini di antara buku yang digunakan di sekolah, cikgu Ya, saya Aiman. Okey, cikgu ambil satu contoh pernyataan manakah yang benar tentang sumber ekonomi. Di mana A, tanah merupakan sumber yang diekstrak dari bumi dan lautan. Okey, B, modal mempunyai penawaran yang terhad yang menyebabkan harganya meningkat secara berterusan. Dan buruh merupakan individu yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan output dan dialah usahawan ataupun individu yang memberi hasil pengeluaran secara produktif sama ada secara fizikal dan mental. Okey. Cuba Aiman buka buku teks tingkatan 4. Aiman boleh bantu saya buka buku teks tingkatan 4 pada muka surat 7 dan 8. Okey, muka surat 7 dan 8. Dan juga 8, cikgu. Okey, ini 7 dan 8. So, maknanya untuk soalan berkaitan dengan pengetahuan, soalan-soalan biasanya diambil terus daripada buku teks. Dan 7 dan 8 memang kita belajar berkaitan dengan sumber ekonomi. So, untuk calon mahir menjawab soalan ini, calon perlu membaca dan fasih buku teks. Okey, seterusnya. Bentuk soalan yang kedua, kita namakan sebagai OP2. Okey, bentuk soalan OP2 ni dia lebih kepada kemahiran mengukur kebolehan dan juga mengaplikasi dalam bentuk situasi yang baharu. Saya ambil satu contoh. Okey, Puan Aiming, seorang ibu tunggal yang mengambil keputusan berhenti bekerja untuk menjaga 4 orang anaknya yang masih kecil. Suaminya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Dia mewarisi sebidang tanah yang terdapat pencawan sebuah syarikat telekomunikasi. Dia juga menabung wang papasan insurans suaminya sebanyak 200,000 di lembaga tabung haji. Selain itu, dia juga menjalankan perniagaan busana muslimah secara atas talian. Okey, soalannya antara berikut yang manakah jenis pendapatan yang diperolehi oleh Puan Aiming? Okey, untuk soalan ni. Okey. Sebenarnya soalan ni kita belajar di dalam tajuk tingkatan 4 pada muka surat 150 hingga 152. Minta bantuan Aiman sekali lagi. Ya, cikgu. Memang kita belajar tajuk jenis-jenis pendapatan individu, tetapi soalan disoal berdasar situasi baru. Kita tak akan jumpa nama Puan Aini di dalam buku teks, tetapi kita belajar jenis-jenis pendapatan individu di dalam buku teks. Makna dia pendapatan individu tadi telah diberi satu bentuk situasi baru. Okey, so secara kesimpulannya, saya ulang sekali lagi, kebiasaannya di dalam pentaksiran SPM, dua bentuk soalan yang akan ditanya di dalam SPM. Satu kita panggil sebagai OP1 dan OP2. Yang membezakan OP1 dan OP2 adalah untuk menguasai OP1, calon perlu fasih buku teks. Okey, untuk menguasai OP2, calon perlu faham buku teks dan mengaplikasi dalam situasi yang
baru. Okey, itulah secara kesimpulan Aiman Maknanya untuk kita kalau pada nak hari. pergi mana-mana pun cikgu bawa buku teks Ya, ni kan. buku teks kena hafal, kena fasih. Kena fasih. Maka Seolah-olah akan berjaya betul, cikgu Untuk kita cemerlang, kita kena tak boleh tinggal buku teks. Baik, lepas ni kita nak tengok soalan-soalan yang menjadi contoh-contoh soalan yang bakal keluar dalam SPM nanti. Nak tahu tak? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran ekonomi, kita nak belajar tentang kertas satu, macam mana nak jawab dengan mudah dan cermat supaya kita dapat full mark nanti. Okey, baik, kita bersama dengan Cikgu Roslan. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan Aiman. Kita teruskan dengan bentuk-bentuk soalan kertas satu. Secara keseluruhannya untuk pentaksiran di peringkat SPM, ekonomi kertas satu, terdapat 3 bentuk soalan yang akan disoal di dalam pentaksiran SPM. Yang pertama kita namakan sebagai soalan aneka pilihan. Yang kedua, kita namakan sebagai soalan aneka gabungan atau aneka pilihan pelengkap. Dan yang ketiga adalah soalan berbentuk pilihan betul dan salah. Okey, kita teruskan dengan bentuk soalan yang pertama yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan melibatkan satu kata kunci yang betul sahaja, di mana jawapannya hanya satu sahaja di dalam setiap soalan. Okey, sebagai contoh, pernyataan yang manakah betul tentang kos tetap? Okey, di mana jawapan ni adalah kos tetap merupakan pembayaran yang perlu dilakukan walaupun pengeluaran belum bermula. Di mana untuk soalan aneka pilihan hanya terdapat satu saja keyword kepada soalan, di mana yang 3 lagi itu merupakan pengganggu kepada soalan. Okey, kita teruskan dengan bentuk soalan yang kedua. Okey, bentuk soalan yang kedua kita namakan sebagai soalan aneka gabungan ataupun juga disebut sebagai aneka pilihan pelengkap. Di mana soalan ini melibatkan 2 pernyataan yang betul. Di mana sebagai satu contoh, A 1 dan 2. Okey, B 1 dan 4, C 2 dan 3 dan D 3 dan 4. Okey, setiap pilihan jawapan biasanya akan melibatkan 2 kali, di mana satu pilihan untuk satu akan ada 2 kali, pilihan untuk 2 ada 2 kali, pilihan untuk 3 ada 2 kali dan pilihan untuk 4 ada 2 kali. Okey, kebiasaannya soalan untuk aneka gabungan pelengkap, dia tidak lagi melibatkan 3 pilihan untuk soalan yang berkaitan dengan jawapan, di mana untuk kertas ekonomi tidak melibatkan pilihan jawapan 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 4, 1, 3 dan 4 dan D adalah 2, 3 dan 4, di mana untuk format pentaksiran untuk ekonomi kertas 1 hanya melibatkan 2 pilihan jawapan sahaja. Okey, selain daripada itu, soalan-soalan berbentuk kontra dan negatif juga biasanya tidak akan disoal untuk soalan ekonomi kertas 1. Sebagai contoh, antara berikut yang manakah bukan tujuan belanjawan negara? Yang kedua, pernyataan yang berikut merupakan ciri-ciri kos tetap kecuali. Okey, soalan yang ketiga, pernyataan yang berikut manakah tidak benar? Yang keempat, antara berikut pernyataan manakah yang salah? Ini kita namakan sebagai soalan-soalan berbentuk kontra atau negatif. Okey, so biasanya untuk pentaksiran kertas 1 ekonomi, soalan-soalan berbentuk kontra dan negatif tidak akan disoal di dalam pentaksiran. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan untuk aneka gabungan ataupun pilihan pelengkap. Okey, pilih pernyataan yang betul tentang input berubah. Pilih pernyataan yang betul tentang input berubah. Yang pertama, tetap wujud walaupun output sifar. Yang kedua, contoh ialah polisi insurans kebakaran. Yang ketiga, wujud dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
Yang keempat, berubah secara langsung dengan tingkat output. Di mana seperti yang cikgu jelaskan tadi, terdapat dua pilihan jawapan sahaja yang perlu calon pilih, sama ada 1 dan 2, B 1 dan 3, yang ketiga C 2 dan 4, dan D adalah 3 dan 4. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Setiap pilihan jawapan hanya keluar 2 kali sahaja. Di mana satu pilihan untuk jawapan tetap wujud walaupun output sifar. Kalau murid-murid lihat terdapat dua kali saja yang keluar untuk A dan B. Manakala contoh ialah polisi insurans kebakaran. Pilihan yang kedua juga keluar sebanyak 2 kali saja, iaitu pilihan untuk A dan juga pilihan untuk C. Manakala wujud dalam jangka masa pendek dan panjang, itu pilihan yang ketiga juga hanya keluar sebanyak 2 kali, iaitu pada B dan D. Dan yang keempat, berubah secara langsung dengan tingkat output juga keluar sebanyak 2 kali sahaja sebagai pilihan jawapan. Di mana untuk jawapan bagi soalan ini adalah D, iaitu pilihan 3 dan pilihan 4. Okey, seterusnya kita lihat bentuk soalan yang ketiga. Soalan untuk ekonomi kertas 1 adalah soalan betul atau salah. Di mana soalan betul dan salah merangkumi, biasanya pentafsiran akan ditanya kepada murid berkaitan dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Di mana calon akan memilih sama ada pernyataan 1 adalah betul atau salah, pernyataan 2 adalah betul ataupun salah. Okey, kita tengok contoh dia, Aiman. Ya, cikgu. Okey. Kerajaan, pernyataan 1. Kerajaan menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, yang kedua, pilihan yang kedua, kerajaan membuat pilihan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. So, antara pilihan 1 dan pilihan kedua, murid-murid ataupun calon perlu memilih sama ada pernyataan 1 betul atau salah, pernyataan 2 tadi betul ataupun salah. Dan selepas dipilih, maka murid-murid boleh membuat pilihan sama ada pilihan A, pilihan B, pilihan C dan pilihan D. Kita lihat jawapan dia. Okey, kenapa B? Okey, pernyataan 1 salah, pernyataan 2 betul. Okey, so pilihan kita adalah kita akan memilih B lah untuk pilihan 1, salah, pilihan 2 adalah betul. Itu adalah bentuk-bentuk soalan kertas 1 untuk ekonomi, di mana cikgu ulang balik terdapat 3 bentuk soalan objektif yang disoal untuk kertas 1 3767 ekonomi. Yang pertama ialah soalan aneka pilihan, yang kedua ialah soalan aneka pilihan pelengkap, dan yang ketiga ialah soalan betul atau salah. Okey, baik cikgu, itu dia dia antara bentuk-bentuk soalan yang perlu kita faham dalam kertas 1 ni kan. Maknanya bila kita tahu kaedah, cikgu, senanglah untuk kita jawab, betul cikgu? Okey, betul Aiman. Dan yang paling penting tadi cikgu bagi nasihat untuk kita baca buku teks ni, semua dah ada dah jawapan ni, betul cikgu? Betul. Okey, baik cikgu, kita ada nak tanya sikitlah kepada cikgu kan. Perlu kertas ekonomi ni kan ada 2 kertas, betul cikgu? Ya, betul. Jadi boleh tak kalau murid ni dia ambil 1 kertas je cikgu? Boleh ke macam tu? Nak ambil 1 kertas saja. So dalam ilmu pentaksiran, dalam pentaksiran untuk peringkat SPM, calon atau pemurid wajib mengambil kedua-dua kertas. Maknanya dia kalau tak ambil mana-mana kertas, maka pentaksiran tadi tidak dapat dibuat. Tapi cikgu, selain daripada buku teks ni cikgu, boleh tak calon-calon kita ni guna buku rujukan lain selain daripada buku teks ni cikgu? Tidak ada masalah, Iman. Tetapi buku teks itu adalah sebagai rujukan utama. Okey, so buku rujukan adalah sebagai tambahan untuk kita mendapat tambahan dari sudut ilmu ekonomi lah. So tapi walau bagaimanapun rujukan utama kita masih lagi berpegang kepada buku teks. Maknanya kalau dia betul-betul fokus pada buku teks pun dah memadai dah cikgu. Dah boleh memadai untuk menjawab soalan untuk menjawab soalan untuk ekonomi kertas 1. Okey cikgu. Jadi biasanya apa kesilapan yang berlaku pada kertas 1 ni cikgu, yang cikgu nampak
pada murid-murid kita? Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, antara kesilapan yang biasanya murid-murid ataupun calon untuk kertas satu ialah kebanyakan murid kita ni dia tidak membaca soalan tu dengan teliti. Kebanyakan murid hanya membaca soalan tu dalam keadaan yang tergesa-gesa terus dapatkan jawapan. Sepatutnya baca dengan teliti, baca satu persatu untuk menjawab soalan ekonomi kertas satu. Okey, lepas ni cikgu akan banyak lagi nak bagi kepada tips kita untuk cemerlang kertas satu. Nak tahu tak? Lepas ni lah. Kita berehat seketika cikgu. Jangan ke mana-mana murid-murid. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Eman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dengan Cikgu Roslan, kita nak belajar tips macam mana nak jawab kertas satu untuk mata pelajaran ekonomi. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom Cikgu kita teruskan. Okey, kita masih lagi berbincang ataupun untuk membincangkan kertas satu ekonomi 3767 Palang 1, di mana cikgu akan kongsikan macam mana tip untuk cemerlang kertas satu, di mana sebelum tiga perkara yang perlu calon-calon ataupun murid-murid mengetahuilah sebelum calon-calon menjawab soalan yang ditafsirkan untuk ekonomi. Yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci soalan ataupun keyword kepada soalan. Yang kedua, calon-calon juga perlu mengetahui keyword kepada jawapan ataupun kata kunci kepada jawapan. Dan yang ketiga, sebab ini merupakan soalan objektif, hanya mempunyai satu jawapan sahaja, di mana tiga lagi kita panggil sebagai pengacau ataupun pengganggu. Di mana calon-calon perlu membiasakan ketiga-tiga perkara untuk cemerlang dalam kertas satu. Cikgu ulang balik. Yang pertama, calon-calon perlu mengetahui kata kunci soalan. Yang kedua, kata kunci jawapan. Dan yang ketiga ialah pengacau atau pengganggu. Okey, kita teruskan dengan panduan menjawab kertas satu, di mana calon atau murid sepatutnya membaca setiap soalan dengan teliti. Okey, sebaik saja di dalam peperiksaan, setelah soalan diagihkan kepada murid ataupun calon, yang pertama calon perlu buat ialah baca dengan teliti. Okey, yang kedua, garis perkataan yang cikgu katakan tadi sebagai kata kunci kepada soalan. Kerana kata kunci soalan sebenarnya akan memandu calon untuk menjawab apakah kehendak soalan yang sebenar. Dan yang ketiga, murid-murid perlu memahami setiap pilihan jawapan, di mana dalam pilihan 4 jawapan A, B, C dan D tadi, hanya satu sahaja keyword ataupun jawapan, di mana 3 lagi adalah kita panggil sebagai pengacau atau pengganggu. Dan yang keempat, tadi kita cikgu dah jelaskan, kita tentukan kata kunci kepada jawapan. Hanya satu saja kata kunci kepada jawapan di dalam setiap soalan ekonomi kertas satu. Dan yang kelima, kita kena pasti jawapan selain daripada jawapan tadi itu adalah pengganggu saja. Tiga selain daripada kata kunci adalah pengganggu ataupun pengacau saja. Okey, seterusnya ini selalu calon-calon ataupun murid-murid setiap kali peperiksaan tidak ataupun lupa membawa kalkulator. Okey, untuk ekonomi sebenarnya 3767 kita memerlukan beberapa soalan yang melibatkan pengiraan. So, calon-calon perlu memastikan membawa kalkulator di dalam dewan peperiksaan. Okey, kenapa saya kata kalkulator penting untuk calon-calon? Kerana terdapat beberapa soalan yang memerlukan calon-calon mengira antara topik-topik yang biasanya boleh disoal berkaitan dengan pengiraan adalah topik upah ataupun kita panggil sebagai upah ataupun upah benar. Yang kedua, kos pengeluaran. Yang ketiga, berkaitan dengan untung ataupun rugi. Yang keempat, pendapatan boleh guna. Yang seterusnya, cukai pendapatan, pelepasan cukai, faedah, belanjawan peribadi, permintaan, penawaran dan juga keanjalan.
keanjalan harga dan keanjalan permintaan lah. Okey, yang seterusnya imbangan pembayaran. Okey, di mana berkaitan topik-topik ini memerlukan calon membuat pengiraan. So, kalkulator adalah penting untuk calon-calon untuk menjawab soalan-soalan berbentuk pengiraan. Seterusnya, calon-calon juga apabila menerima kertas soalan perlulah memahami rajah-rajah yang berkaitan. Kerana dalam ekonomi kertas 1 ni terdapat beberapa soalan yang mempunyai rajah ataupun jadual-jadual yang perlu difahami oleh calon. So biasanya antara rajah-rajah ataupun keluk yang biasanya boleh ditanya, boleh ditafsirkan untuk soalan ekonomi adalah berkaitan dengan keluk permintaan, keluk penawaran dan juga soalan berkaitan dengan keseimbangan pasaran. Okey, seterusnya kita akan cuba menjawab soalan-soalan berdasarkan soalan-soalan yang lepas. Okey. Yang pertama, bentuk soalan adalah yang akan ditafsirkan untuk ekonomi kertas 1 adalah soalan berbentuk umum. Okey, di mana soalan berbentuk umum adalah soalan berkaitan dengan aneka pilihan lah. Di mana pilihan jawapan adalah A, B, C dan D. Di mana satu pernyataan akan ditanya ataupun disoal kepada calon. Sebagai contoh, okey, ini merupakan soalan yang lepas. Pernyataan manakah yang betul tentang permintaan berkesan? Okey, bila kita terima soalan untuk soalan objektif ataupun untuk kertas 1, cikgu telah kongsikan sebelum ini. Perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita memahami apakah kata kunci kepada soalan. Apakah kata kunci? Sebab kata kunci ini adalah kehendak soalan. So dalam soalan ini, kehendak soalan adalah permintaan berkesan. Pernyataan yang manakah betul tentang permintaan berkesan? Yang kedua, cikgu dah bagi tahu, okey, setiap kata kunci soalan, selain daripada kata kunci soalan, murid-murid juga perlu melihat kepada kata kunci jawapan, di mana hanya satu saja keyword kepada soalan, di mana 3 lagi kita panggil sebagai pengacau ataupun pengganggu. So selepas kita memahami ketiga-tiga kaedah tersebut, maka kita boleh membuat pilihan yang tepat. So di mana berdasarkan soalan ini, permintaan berkesan adalah permintaan ataupun keinginan yang mampu kita miliki. So pilihan kita, keyword kepada soalan ini adalah D, iaitu keinginan yang mampu dimiliki. Manakala A, B dan C merupakan pengganggu atau pengacau sahaja di dalam setiap soalan. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu, okey, terdapat soalan-soalan yang berbentuk rajah. Okey, bila kita nak jawab soalan berbentuk rajah, perkara pertama yang perlu kita tahu adalah kita perlu memahami betul-betul rajah yang terdapat di dalam setiap soalan. Sebagai contoh, okey, rajah 3 menunjukkan perubahan keseimbangan pasaran kereta. Okey, kenapa cikgu kata perlu kita memahami betul-betul rajah ataupun yang kelok yang terdapat di dalam soalan. Sebab apa? Sebab jika kita tidak memahami apa kelok ataupun rajah dengan tepat, maka adalah sukar untuk kita menjawab soalan. Okey, so berdasarkan slide yang cikgu kongsi, kita lihat rajah ini mempunyai anak panah bergerak ke kanan. Okey, dan bergerak ke kanan, okey, calon-calon perlu memahami apabila keluk permintaan bergerak ke kanan, maknanya berlaku peningkatan di dalam permintaan. So, tindakan kerajaan manakah yang menyebabkan perubahan tersebut? So, kalau calon ataupun murid tidak memahami keseluruhan rajah, adalah sukar untuk murid ataupun calon menjawab soalan. So, macam cikgu bagi tahu tadi, anak panah bergerak ke kanan menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan. So, pilihan jawapan kita adalah melonggarkan syarat sewa beli. Okey, yang lain tu semua tu menaikkan kadar faedah pinjaman, melaksanakan kempen kongsi kereta, mengurangkan pelepasan cukai, itu adalah pengganggu sahaja. Okey, seterusnya kita terus kepada
contoh soalan berkaitan dengan gambar. Okey, terdapat soalan-soalan mungkin ditafsirkan berkaitan dengan gambar. Calon diberi gambar berkaitan dengan satu perkara dan calon perlu menjawab berdasarkan pemahaman gambar tersebut. Okey, contoh soalan 1. Okey, berdasarkan gambar di atas. Okey, berdasarkan gambar di atas, fungsi wang ialah, okey, pilihan yang pertama adalah alat perantaraan pertukaran, pilihan yang kedua alat bayaran tertunda, pilihan yang ketiga adalah alat ukuran nilai, pilihan yang keempat adalah alat simpanan nilai. Ini adalah merupakan bentuk soalan aneka pilihan gabungan ataupun aneka pilihan pelengkap, di mana calon-calon dikehendaki memilih dua pernyataan yang betul sahaja, di mana setiap pilihan jawapan tadi dia akan keluar sebanyak 2 kali. Pilihan 1 akan keluar 2 kali, pilihan kedua akan keluar 2 kali, pilihan ketiga akan keluar 2 kali dan pilihan 4 akan keluar 2 kali. Dan kita kena menggunakan 3 perkara untuk menjawab soalan. Yang pertama, kata kunci soalan. Di mana kata kunci soalan? Di dalam soalan ini, kata kunci soalan adalah fungsi wang. Okey. Yang kedua adalah kita panggil sebagai keyword kepada jawapan, dan yang ketiga adalah pengganggu. Apabila calon menjawab soalan berkaitan dengan aneka gabungan, calon boleh memilih 2 teknik ataupun 2 cara. Sama ada calon memilih terus 2 jawapan yang betul, ataupun calon memilih 2 jawapan yang dianggap pengacau atau pengganggu, mana-mana calon tahu. Okey. Untuk memudahkan calon menjawab soalan aneka gabungan pelengkap, kita boleh menggunakan teknik cantas ataupun teknik buah. Di mana sebagai contoh, kan, di manakah fungsi wang? Alat berdasarkan gambar. Kalau kita lihat berdasarkan gambar, di mana isi rumah sedang membuat proses pembelian lah. Okey, alat perantaraan pertukaran. Okey, yang kedua alat bayaran tertunda. Yang ketiga adalah alat ukuran nilai, dan yang keempat adalah alat simpanan nilai. Di mana kalau calon yakin bahawa jawapan pilihan 1 adalah betul, makna dia calon mempunyai pilihan untuk A dan B sahaja. Manakala C dan D itu dianggap sebagai pengacau ataupun pengganggu sahaja. Okey. So, calon teruskan dengan pilihan yang kedua, alat bayaran tertunda. Mungkin calon dah yakin alat bayaran tertunda berdasarkan gambar adalah tidak tepat. Maka calon buang sahaja ataupun calon cantas sahaja pilihan yang kedua, iaitu mana-mana pilihan kedua ada C dan juga ada A. So, tinggal saja jawapan kita ataupun keyword kepada jawapan kita adalah B. Ini kita namakan sebagai teknik cantas untuk calon mudah menjawab soalan. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan yang seterusnya adalah soalan berbentuk situasi, di mana di dalam soalan calon-calon akan ditafsirkan berdasarkan situasi. Diberi satu bentuk cerita di dalam soalan, dan soalan tersebut akan disoal berdasarkan situasi yang berdasarkan di dalam soalan tadi. Okey, untuk soalan berbentuk situasi, calon-calon perlu membaca dengan teliti setiap situasi, dan calon-calon boleh menggunakan pengetahuan ataupun ilmu ekonomi yang telah calon pelajari sebelum ini. Sebagai contoh, cikgu kongsikan satu contoh soalan berbentuk situasi. Okey, Encik Yusof membuka sebuah kilang perabot berasaskan kayu getah di kampung Teluk Mas. Okey, beliau mampu memberi peluang pekerjaan kepada 20 orang penduduk di kampung tersebut. Okey, soalan dia, pernyataan manakah yang betul tentang Encik Yusof? Okey, so sekarang berdasarkan situasi tersebut, calon perlu mengetahui berdasarkan pengetahuan yang calon ada, berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang telah calon belajar di dalam kelas. So sekarang, okey, yang manakah betul berkaitan dengan Encik Yusof? Sebab Encik Yusof ni kalau kita berdasarkan situasi buka sebuah kilang perabot. Bila buka kilang perabot, mestilah Encik Yusof tadi adalah
usahawan. So bila usahawan, apa Cik Yusof akan mendapat? Mestilah mendapat dalam bentuk untung atau rugi. Okey, so mana-mana di antara pilihan jawapan A, B dan C, so kita lihat B adalah betul, di mana tugas Encik Yusof sebagai seorang usahawan adalah menggabungkan input-input pengeluaran bagi menghasilkan output. Ini adalah soalan dalam bentuk situasi. Memang kita belajar di dalam kelas, dalam buku teks kita belajar berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, tanah, buruh, modal dan usahawan. Tetapi soalan disoal di dalam bentuk situasi baharu berkaitan dengan satu situasi berkaitan dengan Encik Yusof membuka kilang perabot. Seterusnya. Seterusnya cikgu nak share ataupun cikgu nak kongsi berkaitan soalan pengiraan. Tadi cikgu dah bagi tips. Di dalam menjawab soalan pengiraan, calon perlu bawa kalkulator. Penting untuk calon membawa kalkulator dan calon perlu memahami kehendak soalan tadi dengan tepat. So salah satu caranya baca soalan dengan teliti. Kerana apa? Kerana setiap soalan, setiap patah perkataan di dalam soalan sebenarnya boleh membantu calon untuk menjawab soalan. Sebagai contoh, maklumat berikut menunjukkan hasil dan kos syarikat PQR Sendirian Berhad. Jumlah keluaran adalah 200 unit, harga seunit adalah RM15, sewa kilang adalah RM3,000, bahan mentah RM12,000, buruh RM5,000, bahan api RM2,000. So soalan keyword kepada soalan adalah berapakah untung yang diperolehi oleh syarikat tersebut. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan soalan pengiraan, calon perlu tahu, calon perlu hafal rumus ataupun formula. So formula bagi mengira untung adalah jumlah hasil ditolakkan dengan jumlah kos. Di mana jumlah hasil kita adalah 2,000 unit didarab dengan RM15. So jumlah hasil kita adalah RM30,000. So kos kita adalah semua. Sewa kilang adalah kos, bahan mentah adalah kos, buruh adalah kos, bahan api adalah kos. So jumlah hasil tolak dengan kos, akanlah kita mendapat untung. So jawapan kita adalah RM8,000. So, selain daripada membawa kalkulator, calon perlu tahu, calon perlu hafal rumus ataupun formula. Itu dia cikgu. Maknanya itu paling penting sekali dalam kita nak menyelesaikan masalah-masalah dalam soalan-soalan kita ni. Kita kena tahu apa dia formula yang penting dalam kita nak menyelesaikan masalah cikgu. Sebab kadang-kadang bila kita tersilap, kira pun boleh menyebabkan kita tersilap jawapan. Cikgu, boleh kita teruskan lagi cikgu? Kita teruskan lagi dengan contoh soalan ataupun bentuk soalan kertas satu yang seterusnya adalah soalan jadual ataupun soalan berkaitan dengan padanan ataupun jadual, di mana calon akan disoal dan diberi satu bentuk jadual. Sebagai contoh, jadual satu menunjukkan kuantiti penawaran dan permintaan bagi suatu barang pada berbagai tingkat harga. Di mana kalau kita lihat soalan berbentuk jadual ni, dia ada teknik untuk menjawab soalan jadual. Kalau soalan tadi diberi dalam dua bentuk jadual, sebagai contoh, saya ambil satu contoh yang mudah untuk calon-calon memahami. Saya ambil satu contoh, antara yang berikut yang manakah betul? Antara berikut, soalan simple saja. Antara berikut yang manakah betul? Di mana berkaitan dengan tanah dan modal. So tip untuk menjawab soalan jadual, calon-calon boleh menutup satu jadual sebenarnya. Tak perlu calon-calon kaedah untuk menjawab dengan betul. Sebenarnya calon boleh baca satu bentuk jadual saja. Sebagai contoh, calon tutup modal. Calon boleh tutup modal di mana calon hanya baca tanah sahaja. Sebagai contoh, pulangan bagi tanah adalah sewa. Mungkin betul, kan? Mobiliti tanah adalah mobiliti geografi. Penawaran tanah adalah tidak terhad. Pengeluar bagi tanah anugerah alam. So kalau kita lihat di sini, mobiliti geografi adalah sifat bagi tanah adalah tidak tepat. So jawapan kita adalah mungkin D ataupun B, tetapi jawapan kita kalau kita lihat di sini adalah
pengeluar tanah adalah anugerah alam. Ini betul lah, pengeluar tanah adalah alam. Okey. Saya ambil lagi satu contoh. Okey. Pasangan manakah yang betul tentang cukai langsung dan cukai tidak langsung? Okey. Cukai langsung dan cukai tidak langsung, Aiman. Untuk menjawab soalan berbentuk jadual, kita boleh baca sebelah sahaja. Sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okey, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Agak-agak Aiman, boleh tak Aiman jawab? Cuba. Okey, cikgu. Kalau kita tak perlu tengok dua-dua. Mungkin Aiman boleh baca untuk cukai langsung saja ataupun cukai tak langsung. Okey, cikgu. Saya rasa jawapannya adalah B, cikgu. Kadar cukai bersifat progresif. Betul ke, cikgu? Okey, kita lihat jawapan Aiman. Betul ataupun tidak? Okey, betul Aiman. Okey, kadar cukai langsung adalah merupakan kadar cukai bersifat progresif. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan dengan bentuk soalan yang seterusnya adalah soalan betul dan salah. Soalan betul ataupun salah. Untuk menjawab soalan ini, tip dia adalah calon perlu membaca dengan teliti setiap patah-patah perkataan di dalam setiap soalan. Makna dia, kebiasaannya soalan betul salah hanya satu patah perkataan saja yang menunjukkan dia salah ataupun dia betul. Melambangkan betul atau salah tu melibatkan satu perkataan sahaja. Sebagai contoh, kehendak adalah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan untuk mencapai keselesaan hidup. Okey, so calon-calon perlu membaca dengan teliti satu persatu. Di mana kalau calon yakin kehendak adalah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan untuk mencapai keselesaan hidup ada betul, maka calon kena pilih sebagai penyataan satu adalah betul. Yang kedua, kehendak manusia terhad dan berbeza-beza antara individu. Di mana sebenarnya kehendak manusia adalah tidak terhad. Satu saja yang menyebabkan pernyataan yang kedua adalah salah. Maknanya jawapannya adalah Jawapan dia adalah A. Betul dan salah. Ini di antara bentuk-bentuk soalan yang akan disoal di dalam kertas satu. Kita nak berehat seketika. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang cikgu nak kongsikan kepada kita semua. Nak lagi tak? Okey, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Baik, kalau kita tengok daripada awal tadi, banyaklah tips yang cikgu berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang ada juga murid-murid kita yang mungkin terlepas pandang ke melakukan kesilapan ke cikgu. Mungkin cikgu boleh tunjukkan apa di antara perkara yang murid-murid kita kena berhati-hati. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan Aiman. Okey, antara kesilapan umum calon ketika menjawab kertas 3767 Palang 1 ekonomi kertas 1. Yang pertama ialah calon tidak membaca keseluruhan soalan. Yang kedua, calon kurang menguasai konsep ataupun istilah ekonomi yang dipelajari di dalam kelas ataupun bilik darjah. Yang ketiga, calon tidak memahami kehendak soalan. Itu kata kunci ataupun keyword kepada soalan, apa yang dikehendaki oleh soalan. Yang keempat, calon sebenarnya kurang membuat latih tubi ataupun latihan ulang kaji, terutamanya untuk soalan-soalan kertas satu, soalan objektif. Dan yang keempat, calon tidak mahir untuk menjawab soalan berkaitan dengan soalan-soalan yang ditanya ataupun disoal. Okey, seterusnya kita lihat panduan untuk calon cemerlang untuk ekonomi kertas satu. Yang pertama ialah calon perlu menguasai ilmu ekonomi secara keseluruhannya di tingkatan 4 dan tingkatan 5, di mana kedua-dua buku teks di tingkatan 4 dan tingkatan 5 sepatutnya calon perlu menghabiskan beberapa kali buku teks dan mahir buku teks, sebab buku teks merupakan buku rujukan utama kepada kita, kepada murid-murid semua, di mana buku-buku rujukan sebenarnya adalah satu bentuk bahan tambahan sahaja. Yang seterusnya adalah calon-calon kurang membuat latihan-latihan berkaitan dengan soalan-soalan objektif, di mana sepatutnya calon ataupun murid-murid boleh membuat latihan-latihan daripada sumber-sumber soalan tahun lepas, sumber-sumber soalan-soalan percubaan antara negeri-negeri, dan juga calon-calon juga boleh membuat latihan-latihan berbentuk soalan-soalan topikal. Okey, seterusnya panduan calon untuk menjawab kertas satu. Baca dengan teliti apakah yang dikehendaki oleh soalan, apakah yang dikehendaki oleh gambar raja,
graf dan jadual dan sebagainya. Faham betul-betul. Yang kedua adalah gariskan kata kunci ataupun keyword kepada setiap soalan. Yang ketiga, pilih satu saja keyword jawapan di mana 3 lagi merupakan pengganggu ataupun pengacau kepada soalan. Yang keempat, calon-calon hendaklah memilih jawapan yang berpotensi untuk dipilih kerana semua jawapan adalah hampir betul dan hampir tepat. Di mana dalam setiap soalan tadi ada jawapan yang hampir betul, ada jawapan yang hampir tepat. Di mana itu kita panggil sebagai pengacau ataupun pengganggu tadi. Dan yang keempat, calon perlu menggaris kata-kata kunci ataupun kata-kata penting apa yang dikendaki oleh soalan. So, bila berada dalam soalan yang sukar, calon-calon boleh skip dahulu ataupun tinggal dahulu soalan yang sukar, jawab dahulu soalan yang dianggap senang, dan di akhir nanti calon boleh kembali untuk menjawab soalan-soalan yang calon perlu jawab. Okey, bila ada masa, ulang balik soalan sehinggalah masa pentaksiran habis ataupun selesai. So, hitamkan jawapan calon di ruangan jawapan OMR dengan tepat. Jika hendak memadam, padam dengan betul-betul supaya tidak berlaku pertindangan jawapan. So, pastikan calon menggunakan pensel ataupun 2B ataupun BB saja untuk menjawab soalan dalam bentuk OMR. Dan yang kesembilan, tanda jawapan dengan betul, pastikan tidak berlaku pertindihan jawapan. Dan yang ke-10, sebelum menghantar kertas jawapan OMR, sila pastikan semua jawapan telah ditanda di ruangan jawapan yang telah disediakan. Itu dia cikgu. Mungkin kita nak minta sikit cikgu nasihat kata-kata akhir kepada murid-murid kita, calon-calon SPM kita di rumah sana. Sila cikgu. Okey, untuk calon-calon SPM, gunakan masa yang ada untuk membuat latihan-latihan 2B, kerana masa sebenarnya kita dah tak ada banyak masa untuk pentaksiran SPM nanti. So, gunakan masa yang sebaik mungkin, buat latihan-latihan di antara masa yang kita rasa boleh lagi membantu kita untuk sebaik mungkin. So, selamat menduduki peperiksaan. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Roslan atas tips yang diberikan kepada kita. Baca sungguh-sungguh tahu buku teks ni, bawa ke mana-mana supaya kita mudah untuk menjawab peperiksaan, menjawab soalan nanti. Baiklah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.